Hai semua, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam siri Didik Nurani bersama saya, Cikgu Nur Rashika binti Abdul Ghani, Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Kebangsaan Binjal Jitra Kedah. Baiklah anak-anak, pada kali ini Cikgu ingin berkongsi dengan anak-anak berkenaan tajuk bahaya rokok. Kenapa? Kerana Cikgu pasti ada di kalangan anak-anak yang baru ingin mencuba merokok dan ada yang tengah merokok. Jadi, hari ini kita belajar bahaya rokok. Okey, di sini kita boleh lihat beberapa jenis rokok yang kamu kenal atau pernah lihat. Biasanya rokok yang pertama, iaitu yang paling sering kamu boleh dapat di kedai runcit. Kemudian ada rokok gulung atau rokok daun yang atuk-atuk kamu selalu hisap. Yang ketiga, cerut. Keempat, bidis. Kelima, shisha yang biasanya kamu jumpa di kedai-kedai makan. Rokok elektronik ataupun vape. Dan seterusnya, rokok pipe. Okey, yang ini beberapa jenis rokok yang biasanya kita lihat. Seterusnya, cikgu ingin jelaskan kepada kamu apa itu rokok yang biasanya kamu lihat, kamu tengok, okey, dan kamu pernah sentuh. Rokok adalah tembakau yang dibalut berbentuk silinder, sama ada daripada kertas maupun daripada pelbagai jenis daun, berukuran antara 7 mm hingga 120 mm dengan diameter dia 10 mm berbeza mengikut negara. Rokok dibakar pada salah satu hujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup melalui mulut pada hujung yang lain. Ini merupakan fakta tentang rokok. Kita akan lihat bahan-bahan kimia yang terdapat dalam asap rokok dan penyakit yang boleh membawa maut. Antara bahan kimia yang terdapat dalam rokok ni ada banyak mana? Okey, kita ada 7,000 bahan kimia yang terdapat dalam sebatang rokok, dalam asap rokok, 300 bahan toksik dan 81 bahan penyebab kanser. Okey, bayangkan bahan-bahan ni berada dalam asap rokok. Okey, seterusnya, ini merupakan bahan berbahaya dalam asap rokok. Antaranya terdapat tar, iaitu bahan untuk membuat jalan. Ada amonia, bahan yang terdapat dalam pencuci lantai. Bayangkan, bahan yang terdapat dalam pencuci lantai, kamu hidup. Okey, seterusnya, napitalamin, iaitu ubat gegat. Kalau lipas boleh mati maka ubat gegat, ini kan pula kita manusia. Nak cuba ke? Okey. Seterusnya, arsenik, racun anak-anak. Nikotin, bahan yang boleh mendatangkan ketagihan yang menyebabkan kamu akan berulang-ulang isap rokok. Sekali cuba, kamu akan ketagih dan akan terus isap rokok. Kadmium, iaitu bahan yang terdapat dalam bateri. DDT, ubat nyamuk. Formaldehid, bahan untuk mengawet mayat. Butana, gas yang boleh membunuh. Dan metanol, bahan pembakar untuk roket. Dan juga racun hidrogen cyanida. Juga terdapat dalam asap rokok, bahan pelarut iaitu toluena. Dan yang terakhir, gas karbon monoksida, iaitu gas yang beracun yang boleh menyebabkan kematian. So, betapa bahayanya merokok. So, stop smoking. Okay? Stop merokok. Okay, merokok adalah langkah pertama ke arah pertama,
penyalahgunaan dadah kerana 90% penagih dadah bermula dengan rokok. Dan yang kedua, pengambilan alkohol kerana 70% penyalahgunaan alkohol bermula dengan rokok. Selain itu, rokok juga akan menyebabkan masalah disiplin di sekolah. Kamu akan mula ponteng kelas. Kamu akan melakukan vandalisme dan juga aktiviti gangsterisme. Seterusnya, ia akan menjejaskan prestasi akademik dan co-kurikulum kamu di sekolah. Kemudian, rokok juga akan menyebabkan stamina kamu menurun. Kamu akan jadi kurang minat dalam aktiviti sukan di sekolah atau mana-mana aktiviti co-kurikulum di sekolah. Seterusnya, ia akan menjejaskan penampilan diri. Nampak selekeh, comot, nafas berbau, bibir akan lebam dan berbirat dan gigi kamu akan kuning. Rokok juga akan mempercepatkan proses penuaan di mana kamu akan kelihatan lebih tua, rambut kamu akan cepat beruban dan kulit kamu cepat berkedut. Sebab tu kalau kamu tengok dalam TV atau majalah, orang-orang yang sihat ni majoritinya tidak merokok sebab dia nak jaga kecantikan diri dia. Okey, bahaya rokok ini lagi akan menjejaskan kesuburan perempuan dan juga lelaki. Lelaki boleh mati pucuk, di mana perempuan pula akan menyebabkan kematian janin dalam kandungan dan keguguran janin, di mana pendek umur atau kamu akan melakukan kelahiran pramatang dan seterusnya menyebabkan kematian. Kemudian, merokok juga akan membuatkan kamu menghidap penyakit-penyakit akut. Penyakit-penyakit akut ni macam mana? Penyakit yang gejala dia secara tiba-tiba. Contohnya, kamu sesak nafas, asma ataupun penyakit kronik seperti serangan jantung. Jadi, merokok dan risiko kepada kesihatan tubuh badan. Okey, yang ini cikgu senaraikan beberapa risiko yang akan kamu lalui sekiranya kamu merokok. Kamu akan melalui kebutaan, mendapat stroke atau angin ahma, kanser saluran pernafasan, penyakit jantung, kanser paru-paru, ulcer, mati pucuk, saluran darah tersumbat, tulang rapuh, asma, kanser mulut ataupun kanser tekak dan kerosakan gigi dan juga usi. Jadi, bila dah macam ni, nampak cantik tak? Confirm tak cantik. Okey. Seterusnya, kebaikan tidak merokok. Yang ini, cikgu senaraikan kebaikan-kebaikan sekiranya kamu tidak merokok. Kamu akan kelihatan lebih segar, berketerampilan, berkeyakinan diri tinggi, perwatakan yang menarik, cemerlang akademik, badan lebih sihat dan cergas serta berstamina, sentiasa ceria, lebih disenangi oleh orang lain dan lebih wangsaku dan dapat berjimat cermat. Sebab apa? Sebab tak perlu membazir beli rokok. Faedah berhenti merokok, kesan terhadap fisiologi. Sistem darah akan bersih daripada nikotin. Nikotin tu tadi bahan yang menyebabkan ketagihan. Denyutan nadi akan kembali ke paras normal. Badan kembali cergas seperti sedia kala. Kesuburan lelaki dan wanita berfungsi baik. Gas karbon monoksida akan berkurang daripada tubuh dan berkurangnya risiko mendapat penyakit kardiovaskular. Kesan kepada psikososial pula. Kamu akan terlepas daripada belenggu ketagihan. Dah tak ada dah rasa-rasa ketagih. Keyakinan diri akan meningkat. Prestasi akademik dan co-kurikulum kamu juga akan meningkat. Kehidupan kamu akan lebih ceria. Kelihatan lebih tampan dan kemas. Terbentuk imej baru yang lebih matang dan bergaya. Menjadi contoh teladan yang baik kepada seisi keluarga dan rakan-rakan. Tidak lagi dipinggirkan oleh rakan-rakan lain yang tidak merokok. Dan
Yang terakhir, kesan ekonomi. Okey, di mana merokok sekiranya kamu berhenti, perbelanjaan kerajaan untuk merawat penyakit akibat merokok dapat dijimatkan dan dapat menjimatkan wang yang dibazirkan terhadap perokok-perokok yang mempunyai penyakit. Okey. Jadi, terdapat pelbagai cara atau perkhidmatan untuk berhenti rokok. Antaranya, sekiranya di sekolah, kamu boleh berjumpa dengan guru kaunseling untuk menjalani sesi bimbingan dan kaunseling, ataupun kamu boleh pergi ke mana-mana klinik berhenti merokok dan mendapatkan rawatan gentian nikotin. Okey, di sini seterusnya cikgu akan ceritakan petua mengatasi keinginan merokok ataupun kita panggil 12M. Apa itu 12M? Okey, M yang pertama, melengah-lengahkan. Tunggu 5 minit atau katakan nanti dulu. M yang kedua, menarik nafas panjang, tarik nafas 3 kali secara perlahan-lahan. Seterusnya, minum air masak, elakkan minuman yang mengandungi kafein. M yang keempat, menyibukkan diri. Buat sesuatu bagi mengalihkan fikiran untuk melupakan rokok. M yang kelima, menjauhi diri dari tempat orang merokok. M yang keenam, mengelakkan diri dari suasana atau tempat orang merokok. M yang ketujuh, mengunyah sesuatu seperti gula-gula atau buah-buahan. Tetapi seeloknya elakkan yang manis. M yang ke-8, membasuh tangan selalu. Seterusnya, mandi dengan kerap. Meregangkan otot, melakukan senaman regangan apabila kamu ada rasa mengantuk. Meditasi dengan pemikiran yang positif. Dan M yang terakhir, memohon doa agar dikuatkan azam dan tingkatkan usaha. So, berhenti merokok. Sekian saja daripada cikgu. Sehingga berjumpa lagi. Bye!